لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Sadaqallahul Azim. Ini adalah surah Yusuf daripada ayat yang ke-7 sehinggalah pada ayat yang ke-10. Pada ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pada surah Yusuf, kisah Yusuf dan saudaranya itu ialah tanda-tanda bagi mereka-mereka yang bertanya, iaitu apabila mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya yakni Bunyamin lebih dikasihi oleh ayah kita berbanding dengan kita, sedangkan kita ni adalah golongan yang ramai. Sesungguhnya ayah kita berada dalam satu persimpangan kekeliruan yang jauh, yang nyata. Bunuhlah Yusuf ataupun kita buang dia daripada satu tempat yang jauh, supaya perhatian ayah kita kembali semula kepada kita. Selepas daripada kita melakukan perkara yang sedemikian, kemudian kita menjadi orang yang soleh. Dan telah berkata salah seorang daripada kalangan mereka, janganlah kamu membunuh Yusuf. Campaklah dia ke dalam satu tempat yang jauh dalam perigi. Mudah-mudahan dia dipungut oleh mereka yang musafir di tempat tersebut, sekiranya kamu nak melakukan perkara itu. Ini 4 ayat daripada surah Yusuf. Ayat yang ke-7 yang saya bacakan tadi, Tuhan kata sesungguhnya pada kisah Yusuf, yakni Nabi Yusuf dan saudaranya, adalah bukti bagi mereka yang bertanya. Bukti di sini ialah dapat diambil ibrah, dapat diambil pengajaran bagi mereka yang bertanya. Siapakah mereka yang bertanya dalam ayat ini? Golongan yang bertanya ialah golongan Yahudi. Ada menyebut bahawa asbabun nuzul, di antara asbabun nuzul turunnya ayat ini kerana ialah ada sekumpulan golongan Yahudi, dia datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu tu Nabi berada di Mekah. Dia datang, lalu dia jumpa, dia tanyakan soalan. Dia sebut, dia kata, wahai Muhammad, ceritakan kepada kami seorang laki-laki yang mana dia ini duduk di negeri Syam, kemudian anak dia dilarikan, dibawa keluar sehinggalah sampai ke Mesir, kemudian dia menjadi buta. Siapakah laki-laki tersebut? Sebelum daripada itu Nabi tidak mengetahui kisah berkenaan dengan Nabi Yusuf, sehinggalah Allah Ta'ala menurunkan surah Yusuf, barulah Nabi mengetahui peristiwa tersebut. Bila dia tanya, Nabi duduk diam. Bila Nabi duduk diam, lalu dia pun keluar daripada jumpa dengan Rasulullah. Dia pergi jaja di sekitar Mekah. Dia sebut, dia kata, Muhammad, iaitu kami bertanyakan soalan kepada dia, dia tidak boleh jawab. Soalan yang kami jawab, mana soalan yang kami tanya itu kami boleh jawab, dia tak boleh jawab. Maknanya kami lebih mengetahui daripada apa yang diketahui oleh Muhammad. Dia jaja sekitar Mekah. Tujuan orang Yahudi tadi datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
ialah untuk menguji dan untuk merendahkan martabat kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan tanya soalan dia nak tahu jawapan dia. Sebab dia dah tahu jawapan dia, dia datang tujuannya ialah untuk menguji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ialah ini, maknanya dia punya akhlak yang tak bagus. Orang yang tanya soalan ni banyak jenis juga. Kan ada orang yang tanya nak tahu, itu baguslah. Ada orang yang tanya nak menguji. Yang paling jam sekali, orang yang bertanyakan soalan, dia nak jawapan seseorang tu, ustaz ke, ulama ke, nak bagi kena dengan kehendak dia. Ni yang paling jam sekali. Sama seperti mana, ni kisah yang famous lah, tuan-tuan mungkin dah dengar. Kisah ada orang yang tangkap ikan. Bila dia tangkap ikan, biasa dia tangkap ikan ni dapat ikan kecil, tuan-tuan. Tiba-tiba hari tu ikan besar dia dapat. Besar tak besar sehinggalah dia tanya orang sekeliling, dia kata ikan apa ni, tak pernah tengok ni. Kan besarnya ikan dia. Dia pun bawa ikan tersebut pergi jumpa dengan tok guru. Nah, dia bawa ikan tu pergi jumpa dengan seorang ustaz ni. Bila dia bawa, dia pun tunjuk ikan tu, dia kata, ustaz, cuba tengok ikan ni. Besar kan? Ustaz tu besar kan? Dia kata, saya tangkap waktu mana saya duduk mancing tadi, dapat tangkap ikan besar ni. Kemudian dia pun tanya ustaz, agak-agak boleh makan ke tidak ikan ni? Ustaz jawab, dia kata, besar tak boleh makan. Yang boleh makan ikan kecil-kecil je boleh makan. Ikan kembung, ikan sarding, itu boleh makan. Ikan besar tak boleh makan, dia sebut. Dia kata tak boleh makan. Kalau boleh makan, nak bagi ke ustaz separuh. Ustaz tu kata, tunggu sekejap, kan nak bagi separuh. Tunggu nak buka kitab sekejap. Ustaz buka kitab. Bila ustaz buka kitab, dia kata, qala muallif rahimahumullah, dibolehkan akan ia apabila ia dibahagikan dua, dia kata. Bila bahagi dua boleh kan, bila manakala makan seorang tak boleh. Ni ustaz yang masak air tersebut. Mana tanya soalan banyak jenis, tuan-tuan. Seperti mana golongan Yahudi ni, dia tanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah untuk menguji kedudukan ataupun nak merendahkan martabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala turunkan ayat ini, turunkan surah ini nak menjawab balik persoalan yang ditanyakan oleh golongan Yahudi tadi. Pada ayat yang ke-8 Tuhan sebut, apabila mereka berkata, yakni saudara Nabi Yusuf alaihi salam, yang 10 orang tu. Nabi Yusuf ni dia ada 12 orang adik-beradik. Seibu sebapa 2 orang, sebapa dan berlainan ibu 10 orang. Yang 10 orang ni dah dewasa dah besar dah. Pada waktu ni, pada waktu cerita ni, tuan-tuan, waktu mana mereka berkata ini, waktu ni Nabi Yusuf berumur 12 tahun ke bawah. Dan adik dia mesti muda, lebih muda daripada tu. Lalu mereka ni golongan yang ramai, 10 orang, dan mereka ni ialah disebut bahawa mereka ni dah dewasa, dah remaja pada waktu tersebut. Mereka lah yang keluar bekerja, yang mengembala kambing dan sebagainya. Mereka lah yang 10 orang ni lah yang bekerja pada waktu tu. Nabi Yusuf dan adik dia tidak bekerja sebab umur dia masih lagi kanak-kanak. Dan pada waktu tu yang 10 orang ni, lalu mereka bercakap, mereka kata apa? La Yusuf wa akhuhu, sesungguhnya Yusuf dan saudara dia, yakni Bunyamin, Yusuf dan saudara dia lebih dikasihi oleh ayah kita berbanding dengan kita. Kita ni 10 orang, kita ni ramai, kita yang bekerja, tetapi kenapa ayah kita lebih sayang kepada Yusuf dan saudara dia berbanding dengan kita? Wa nahnu usbah, sedangkan kita ni adalah golongan yang ramai. Ini perangai golongan Yahudi yang ada sampai sekarang, yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan, kalau golongan Yahudi ni ialah daripada susu galuh anak Nabi Yaqub alaihi salam. Sebab tu Nabi Yaqub ni dinamakan Israel.
Anak pada Nabi Yaqub disebut sebagai Bani Israel. Anak kepada Israel. Israel itu siapa? Israel itu ialah kekasih Allah. Maksud Israel itu ialah kekasih Allah. Bani Israel makna anak kepada kekasih Allah. Sebab tu mereka ni dinamakan sebagai bangsa Bani Israel. Puak Yahudi mereka ni. Sampai sekarang dia punya perangai ni masih lagi ada sampai sekarang, tuan-tuan. Mereka merasakan bahawa mereka dizalimi. Sebab tu kalau tuan-tuan lihat sekarang, sampai sekarang, golongan Yahudi dia senantiasa membuat peringatan berkenaan dengan peristiwa Holocaust. Sedangkan peristiwa Holocaust ni entah betul, entah betul, entah tidak. Dia sebut, dia kata dalam Perang Dunia yang kedua, seramai 1 juta orang daripada puak Yahudi ni telah dibunuh oleh Hitler. 1 juta orang, ramai tuan-tuan 1 juta ni. Mereka sebut 1 juta. Kalaulah betul 1 juta tuan-tuan, di mana kubur mereka tu? 1 juta, paling kurang pun dapat tahu 100,000 pun tak apa dah. 1 juta ni angka ramai. Sebab tu mereka sekarang sampai hari ni duk memperingati peristiwa Holocaust. Supaya apa? Supaya dunia melihat bahawa mereka ni adalah golongan yang dizalimi. Bila mereka ni golongan yang dizalimi, itu sebagai tiket kepada mereka untuk melakukan kezaliman pada orang lain. Macam kita lah datang masjid, bagi contoh, tengok selipar tak ada, tuan-tuan. Siapa curi selipar aku ni sebut. Dia pun nak balas balik, dia pun ambil selipar orang lain buat balik. Sampai rumah orang tanya, kenapa pakai selipar lain? Mana dia pun sebut, dia kata selipar saya kena curi sebab saya curi selipar orang lain pula. Seolah-olah mana tiket untuk dia ambil selipar orang lain, sebab dia tu mana selipar dia telah kena curi. Dia meletakkan diri dia dalam zon kezaliman, dia dizalimi. Sebab tu sampai hari ni bila dia letak diri dia sebagai zon dizalimi, itulah sebagai tiket untuk mereka melakukan kezaliman kepada rakyat Palestin. Sampai hari ni, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok di persidangan dan sebagainya, dalam video hari tu dia punya duta ke apa daripada Israel, dia bangun, dia kata kita bertafakur sekejap untuk memperingati peristiwa Holocaust. Kalau betul lah berlakunya peristiwa Holocaust, tunjukkan bukti. Kalau sekarang tuan-tuan kita boleh tunjuk bukti kezaliman yang dilakukan oleh golongan kezaliman yang dilakukan oleh golongan Yahudi ni, kita boleh tengok bukti sampai sekarang. Tapi ialah mereka ni meletakkan mereka ni dalam zon dizalimi, sebab itulah tiket untuk mereka melakukan kezaliman kepada bangsa lain. Itu sifat yang pertama. Sebab tu kalau kita tengok lagi ada peristiwa lain disebut bahawa waktu Perang Dunia yang kedua ni ada satu pandangan lah saya sebut, tuan-tuan. Kalau kita lihat dalam Perang Dunia kedua, berakhir Perang Dunia kedua ni antaranya ialah apabila US dan tentera Amerika pergi bom Hiroshima dan Nagasaki. Kenapa tentera US dia pergi bom Hiroshima dan Nagasaki? Sebab mereka sebut bahawa tentera Jepun mana pernah pergi bom pangkalan tentera laut mereka di Pearl Harbor, Hawaii. Jadi mana sebab itulah mereka pergi bom balik di Hiroshima dan Nagasaki. Cuba tuan-tuan buat perbandingan, adakah adil apa yang dilakukan oleh tentera US? Adil ke tidak? Tak adil, tuan-tuan. Bilangan mana kesan daripada mana serangan tentera Jepun di Pearl Harbor ialah tak sama dengan kesan mana yang dilakukan oleh tentera US, tak sama. Sebab tu ada pandangan sebut bahawa sebenarnya tentera US ni mereka telah mengetahui bahawa pangkalan tentera laut mereka tu akan dibom. Mereka dah tahu dah. Tapi sengaja mereka membiarkan supaya apa? Supaya bila tentera Jepun bom, itulah tiket kepada mereka untuk pergi serang balik di Jepun. Kerana pada waktu tu ada isunya, iaitu rakyat di US, di Amerika tidak bersetuju sekiranya tentera mereka menggunakan bom atom. Tak setuju.
sebab dia memberikan kesan yang besar kepada masyarakat, kepada memberikan kesan yang besar kepada masyarakat awam. Sebab tu mereka tak setuju. Jadi bila mereka biarkan pekalan tentera mereka kan dibom, itulah tiket untuk mereka gunakan bom atom dan mereka jatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Kalaulah bilangan tentera yang mati, yang terkorban di Pearl Harbor hanya beribu orang saja tuan-tuan. Di Hiroshima dan Nagasaki ratusan ribu manusia yang meninggal dunia pada waktu tersebut. Adakah sama? Tak sama. Yang pergi bom tu ialah tempat yang jauh daripada masyarakat di Hawaii, jauh. Dia punya tempat tentera. Yang US pergi bom ni ialah maknanya di tempat masyarakat awam. Sampai sekarang masih lagi ada kesan, maknanya kesan radioaktif dan sebagainya, kesan daripada pengebomban di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi mereka meletakkan diri mereka tu dalam zon dizalimi. Ini perangai golongan Yahudi sampai sekarang tuan-tuan. Itu sifat yang pertama yang Tuhan sebut. Sifat yang kedua Tuhan sebut lagi, inna abana la fi dhalalim mubin. Mereka sebut lagi bahawa sesungguhnya ayah kami berada dalam satu kekeliruan yang nyata. Kan kita tak boleh terjemah dhalalim mubin, maksudnya kesesatan yang nyata. Kan kekeliruan yang nyata sebab mereka meletakkan bahawa ayah mereka tidak melakukan kezaliman. Iaitu mereka meletakkan bahawa ayah mereka tidak melakukan keadilan kepada anak mereka yang lain. Sebab bagi mana kasih sayang yang tak sama rata. Adik-adik mana ayah sayang, yang 10 orang ni seolah-olah ayah tak sayang. Nampak seolah-olah mereka menuduh Nabi Yaqub alaihi salam tidak melakukan keadilan. Betul ke tidak seorang nabi ni tidak adil? Mana mungkin seorang nabi ni tidak adil tuan-tuan? Mana mungkin? Seorang nabi tu dipelihara oleh Allah daripada melakukan kezaliman. Sebab tu mana mungkin seorang nabi itu melakukan kezaliman. Ini sifat yang kedua mereka, iaitu menuduh para nabi melakukan kezaliman. Berapa banyak tuduhan-tuduhan yang mereka lemparkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan mereka sebut nabi ni tidak adil, kan, bahawa nabi ni melakukan kezaliman dan begitu juga melakukan kerosakan. Inilah tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan kepada para nabi dan juga para rasul. Kalau kita amati tuan-tuan, adakah Nabi Yaqub ni tidak melakukan keadilan kepada anak dia? Tak. Sebab Nabi Yaqub ini memberikan perhatian yang lebih kepada Nabi Yusuf dan adik dia, kerana mereka ni masih lagi kanak-kanak pada waktu tersebut. Kalau kita tuan-tuan ada 2 orang anak yang pertama berumur 4 tahun, anak yang kedua berumur 14 tahun, adakah sama layanan dia? Tak sama. Memberikan mana seorang ayah yang adil, bukan dia bagi mana sama rata tuan-tuan. Adil bukan bermaksud sama rata. Adil ni ialah memberikan, mana meletakkan sesuatu pada hak dia, pada tempat dia. Itulah yang dimaksudkan dengan keadilan. Bagi contoh, kalau kita ada 2 orang anak, kan, anak laki-laki, anak perempuan. Anak laki-laki kita beli songkok, kita beli kopiah. Jadi adakah anak perempuan maknanya nak beli songkok juga ke? Mesti anak perempuan ni kita beli, mana kita beli tudung. Barulah seorang ayah yang adil. Kalau anak laki-laki beli kopiah, anak perempuan pun beli kopiah juga, itu bukan yang adil. Itu bangang namanya tersebut. Mana yang adil ialah meletakkan sesuatu pada tempat dia. Jadi tuduhan yang diberikan oleh anak Nabi Yaqub kepada ayah dia ialah satu tuduhan yang berat. Jadi bila mereka meletakkan bahawa mereka dizalimi, ayah mereka melakukan perkara yang tidak adil, jadi itu memberikan tiket yang besar kepada mereka untuk melakukan kezaliman selepas daripada itu. Itu ayat yang ke-7. Ayat yang itu ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9 Allah Ta'ala sebut lagi sifat yang ketiga yang ada kepada golongan Yahudi, iaitu Tuhan sebut uqtulu Yusuf
awit rahuhu audan yakhlulakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dia kata bunuhlah Yusuf. Ini sifat mereka ni membunuh para Yusuf, mana membunuh para nabi dan juga melakukan kezaliman dan kesakitan kepada para nabi. Ini golongan Yahudi. Berapa banyak dia punya cubaan mana untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirancang oleh golongan Yahudi. Boleh golongan-golongan yang dengki pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat yang ketiga. Jadi bila mereka bincang cakap sama mereka ni, akhir sekali bincang untuk nak melakukan maknanya untuk melakukan jenayah kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Yang 10 orang ni kan semua sepakat tuan-tuan, tak ada seorang pun daripada kalangan mereka yang tidak sepakat untuk membunuh ataupun untuk buang Nabi Yusuf alaihi salam. 10 orang ni sepakat. Kita boleh bayangkan macam mana 10 orang ni sepakat untuk melakukan kezaliman. Biasanya tuan-tuan, kalau 10 orang ni mesti ada seorang yang tak setuju. Tapi disebabkan sifat hasad dengki yang begitu menebal di kalangan anak Nabi, di kalangan anak Nabi Yaqub pada waktu tersebut, mereka ni mana sepakat untuk melakukan kezaliman kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Rasa seksa ke tidak pada waktu tu Nabi Yusuf? Rasa seksa tuan-tuan. Sebab orang yang dengki dengan dia ialah adik-beradik dia sendiri. Bukan orang luar. Jarang tuan-tuan adik-beradik sepakat untuk melakukan kejahatan pada adik-beradik yang lain. Ini adalah ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi mereka disebut pada ayat yang ke-9, kita bunuh dia ataupun kita buang dia jauh-jauh. Lepas daripada kita buang dia jauh-jauh ataupun kita bunuh dia, mana tuan-tuan tengok ayat mana Tuhan sebut wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Selepas daripada kita buat kejahatan, selepas daripada kita buang dia, kita bunuh dia, kita jadi orang yang soleh. Kan? Lepas buat jahat, lepas kita melakukan kezaliman, lepas kita tipu orang, kan? Lepas kita mengumpat pada orang, lepas tu kita bertaubat pada Allah. Ayat siapa agak-agak? Kan? Ramai ayat yang kita guna macam ni tuan-tuan. Kan? Belum daripada melakukan kezaliman ataupun sebelum daripada kita buat dosa, kadang-kadang kita didik diri kita untuk melakukan dosa tersebut. Kadang-kadang kita didik, kita kata tak apalah, buat sikit dosa, lepas ni bertaubat. Lepas daripada kita buat dosa waktu muda ni, kemudian kita bertaubat kepada Allah waktu mana kita tua. Ini adalah ayat yang diberikan bagi mereka yang mendidik hati dia untuk melakukan dosa tuan-tuan. Orang yang kalau dalam bab untuk bertaubat, untuk jadi baik, untuk melihat rahmat Allah, kan, kita ni sepatutnya kena didik diri kita supaya jangan melakukan dosa. Janganlah kita didik diri kita untuk melakukan dosa, jangan terbalik. Sebab kita kena ingat bahawa apabila kita didik diri kita untuk melakukan dosa, bila sekali satu dosa kita buat tuan-tuan, maknanya Allah Ta'ala akan titik dengan titik hitam. Kan? Waktu belum daripada kita melakukan dosa, kan, hati kita masih lagi bersih pada waktu tu. Bila kita buat dosa tuan-tuan, Allah Ta'ala tutup mana hati kita pada waktu tu. Agak-agak, adakah lepas daripada kita melakukan dosa, adakah kita akan bertaubat lepas daripada tu? Tak. Sebab hidayah ni Allah Ta'ala akan berikan kepada orang yang disuka saja. Hati tempat mana jatuhnya hidayah. Kalau hati tu hitam tuan-tuan, kan, jangan harap kita akan mendapat peluang, mendapat hidayah untuk bertaubat kepada Allah. Dan dosa ni dia berangkai. Kan, dosa ni dia berangkai. Mula-mula, kan, orang yang melazimi dengan dosa-dosa kecil, kan, dia akan dia akan mula untuk melakukan dosa besar. Setiap dosa besar yang dilakukan oleh manusia tuan-tuan, dia bukan bermula dengan dosa besar, tapi dia bermula dengan dosa kecil terlebih dahulu. Bagai contoh orang yang melakukan perzinaan, belum daripada dia berzina, dia pegang tangan dulu.
pegang tangan, lepas pegang tangan kan dia peluk, kan lepas peluk raba-raba dulu, kan lepas tu barulah berlakunya penzinaan. Begitu juga orang minum arak dan sebagainya, orang bunuh orang dan sebagainya. Kan, maknanya dia bermula daripada dosa yang kecil. Kalaulah dia menghalalkan ataupun dia memandang rendah terhadap dosa kecil tadi, dibimbangi dia akan berterusan sehinggalah dia melakukan dosa besar. Sebab tu jangan didik diri kita untuk melakukan dosa kecil. Jangan didik diri kita, jangan meletakkan zon yang selesa. Lepas daripada kita buat dosa, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu mereka boleh sepakat tuan-tuan. Sebab tu golongan maknanya anak Nabi Yaqub ni mana sepakat mereka untuk membunuh Nabi Yusuf disebabkan adalah mereka mendidik diri mereka untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada ayat yang ke-9. Kita lihat pada ayat yang ke-10, Tuhan sebut lagi qala qailum minhum, dan telah berkata salah seorang daripada kalangan mereka. Kan? Maknanya ada pandangan sebut yang berkata ni namanya Yahudah, kan nama dia. La taqtulu Yusuf. Seorang ni cadang dia kata janganlah kamu membunuh Yusuf. Kan? Mereka ada orang yang cadang bunuh Yusuf, mereka kata jangan kita bunuh Yusuf ni. Wa alquhu fi ghayabatil jub, tetapi kita buang Yusuf pada satu tempat ghayabat. Tersebut dengan perkataan ghayabat. Ghayabat ni dengan maksud ialah satu tempat yang jauh daripada manusia tuan-tuan. Kalau ghaib ialah di luar pandangan manusia. Ghayabat ialah tempat yang jauh daripada pandangan manusia. Tempat tu memang orang takkan lalu di tempat tu. Tempat yang jauh. Bukan sekadar buang di tempat yang jauh. Wa amana ghayabatil jub. Kita buang juga dia ni ke dalam satu perigi, yang mana perigi tu perigi buta. Perigi lah bahasa Arab ni dia ada dua. Yang pertama dengan nama al-bi'ru. Kalau bi'ru perigi yang ada air, perigi yang cetek, perigi yang tak dalam, ada air lagi. Yang kedua ialah al-jub, perigi buta. Perigi kan kalau dari mana, kalau kita daripada atas, kita takkan dapat lihat apakah maknanya dia punya dasar dia macam mana. Perigi yang gelap, perigi yang tidak tahu dasar dia macam mana, perigi yang begitu dalam, dan perigi yang mana tak tahu adakah dalam tu ada kala jengking ke, ada ular ke, tidak diketahui. Jadi mereka ni, orang ni nampak seolah-olah baik tuan-tuan. Jangan kita bunuh dia, tapi kita buang dalam satu perigi yang mana perigi buta dan jauh daripada pandangan manusia. Mudah-mudahan bila kita buang tu, dia dijumpai oleh manusia yang lalu di tempat tersebut. Persoalannya kalau tempat tu tempat tu jauh daripada pandangan manusia, adakah manusia akan lalu? Manusia takkan lalu tuan-tuan. Nampak seolah-olah baik, tapi perbuatan yang dicadangkan ini juga boleh membawa kepada pembunuhan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ini sebab tu bila kita buat cadangan, bila kita bagi cadangan tuan-tuan, bagilah cadangan yang keluar daripada zon mana dosa tadi. Janganlah kita mencadangkan buang maknanya satu dosa besar, kita buat dosa besar yang lain. Itu satu benda yang salah. Kita kena carilah perkara yang keluar daripada dosa besar, keluar dan kita buang tu, mana kita buang tu diri kita daripada melakukan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Sama seperti mana kita sebut ada seorang, ini satu kisah yang masyhur. Tak silap nama ulama tu Balsisa. Dia punya Tok Guru ni seorang yang seorang yang alim, seorang yang khamak kita sebut, ada keramat. Tetapi akhir hidup dia, akhir sekali ialah sembah pada iblis. Disebut bahawa dia ni anak murid dia boleh terbang tuan-tuan. Bukan Spiderman tidak kan, anak murid dia ni boleh terbang. Hebatlah, ada keramat. Dipendekkan cerita, tiba-tiba iblis datang menyerupai seorang abid. Kemudian iblis ni dia pun solat, dia beribadah pada Allah. Ulama ni tengok, dia kata hebat sungguh orang ni. Mana tak berhenti, tak tidur, tak makan. Sebab iblis mana makan, mana tidur.
Dia tengok hebat semua. Dia pun pergi tanya, dia kata, apa rahsia kamu sehingga kamu ni boleh jadi rajin untuk melakukan ibadah? Kemudian dia pun sebut, dia kata, aku ni pernah melakukan dosa pada Allah. Sebab itulah aku merasa insaf dan aku rasa rugi untuk berhenti daripada melakukan ibadah pada Allah. Kemudian dia kata, kemudian Iblis sebut, dia kata, kalau kamu nak cuba, kamu buatlah satu dosa besar. Dia pun dikata, kalau kamu tak nak, kan, kamu pilih antara dosa-dosa besar ni, membunuh ataupun berzina ataupun minum arak. Semua dosa besar, tuan-tuan, kan, semua ketiga-tiga dosa besar. Dikata yang paling kurang sekali kesan dia ialah minum arak. Dosa besar juga, tapi dia pilih minum arak. Ni kesilapan yang disebut ataupun yang boleh memberikan pelajaran pada kita. Bila sebut dosa besar, jangan lakukan semua sekali. Tak kira lah kesan dia sikit ataupun banyak. Bila sebut dosa besar, jangan buat. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhir sekali dia memilih untuk melakukan dosa besar juga. Akhir sekali tuan-tuan, dia menjadi makna penyembah kepada iblis. Walaiyazubillah. Disebab itulah kalau kita lihat pada ayat yang ke-10, kan, nampak cadangan tu baik, tapi cadangan itu jugalah cadangan yang boleh membawa kemudaratan dan kehancuran juga kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ini mereka cadang untuk buang Nabi Yusuf dalam satu perigi buta, yang mana umur Nabi Yusuf pada waktu tersebut umur 12 tahun, tuan-tuan. Dalam ayat yang lain, ayat yang selanjutnya Tuhan sebut lagi, falamma zahabu wa ajma'u wa alquhu fi ghayabatil jub. Tak kala mereka pergi bawa Nabi Yusuf alaihi salam, bawa heret pergi ke tempat yang jauh daripada pandangan manusia. Kita boleh bayangkan mereka ni keluar daripada rumah, 10 orang tu memang sepakat nak buang Nabi Yusuf dah, kan, sampai jauh daripada manusia, kan. Heret Nabi Yusuf buang, maknanya membuang habis baju dan maknanya pakaian dia, kan, ditambahkan pula ialah dia hedik, dia pukul dan sebagainya, sehinggalah dia campak Nabi Yusuf dalam satu perigi dalam keadaan tidak berpakaian. Tak ada pakaian, dalam keadaan begitu sejuk, tuan-tuan. Budak yang berumur 12 tahun mestilah dia akan panggil, kan, dibuang tanpa tahu apakah kesalahan dia. Dia tak pernah melakukan kesalahan, dia tak nakal, dia seorang budak yang cerdas, tapi dibuang juga dalam perigi. Panggil nama abang dia, kan, sebut apa kesalahan adik, sebab apa adik maknanya kenapa adik dibuang dalam perigi ni, kan. Panggil tuan-tuan, tapi tidak menyahut. Sebab bila mereka campak, kemudian mereka balik. 3 hari Nabi Yusuf berada dalam perigi tanpa makan, tanpa minum dan sebagainya. Ini kezaliman yang berlaku, yang dilakukan oleh anak Nabi Yusuf kepada anak Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Azan tuan-tuan.
Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah 4 ayat daripada surah Yusuf yang mana dapat kita ambil pengajaran. Dan surah Yusuf ni seperti mana yang kita sedia maklum ialah surah yang Allah Taala membicarakan berkenaan dengan Nabi Yusuf saja. Jadi kisah ni kalau kita baca, kita faham maksud dia tuan-tuan. Kalau kita baca dia susah nak berhenti sebab mana kisah tu ada sambungan sehinggalah kepada akhir sehinggalah pada akhir ayat ataupun akhir surah. Jadi sama-samalah kita ambil pengiktibaran dan pengajaran. Tuan-tuan boleh tengok dan tuan-tuan boleh balik kaji semula kisah-kisah yang selanjutnya. Yang kita bincang tu hanya pada permulaan kisah muqaddimah kepada perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana akhirnya kalau kita lihat lepas daripada tu, walaupun dia dibuang daripada satu tempat yang jauh daripada manusia, kan, jauh ataupun tempat yang tidak dilalui oleh manusia, akhir sekali dia dijumpai juga oleh musafir. Itu mana orang yang lalu lalang juga di tempat tersebut. Kalau kita tengok ialah kenapa orang boleh lalu di tempat tu, musafir yang macam mana yang lalu di tempat yang tidak diketahui oleh manusia. Sebenarnya musafir itu ialah musafir yang tersesat. Disebut oleh riwayat bahawa musafir itu ialah musafir yang tersesat. Dia nak pergi ke tempat lain tapi dia terlalu di tempat tu. Kita lihat bahawa perancangan Allah ni, kalau Allah Ta'ala kata orang tu selamat, dia akan selamat. Jadi kesesatan mana dia punya musafir itu sesat ialah semata-mata Allah Ta'ala dah rancang bahawa dia nak pergi maknanya untuk mengambil Nabi Yusuf alaihi salam di dalam perigi tu. Sebab tu ada satu kisah tuan-tuan, kisah terakhir disebut. Ada seorang penulis buku ni, Amnu Khalid, dia menceritakan kisah ni. Dia kata ada seorang doktor, kan, di satu rumah tu ialah ada seorang ni dia miskin. Kan, dia miskin, kebetulan anak dia pada waktu tersebut ialah anak dia sakit tuan-tuan. Anak dia sakit, anak dia demam. Dia tidak ada wang untuk pergi berubat. Nak bawa klinik, tak ada wang pada waktu tersebut. Sehinggalah pada malam tu, keadaan anak dia makin hari makin panas, kan, makin teruk. Dia tak tahulah nak buat apa, hanya berserah pada Allah. Bila dia tak tahu nak buat apa, dia menangis dan sebagainya, tiba-tiba pintu dia diketuk. Kan, bila dia buka pintu, dia tengok ada seorang doktor tuan-tuan. Seorang doktor tu masuk. Doktor tu masuk, kemudian tanya mana anak yang demam tu. Kan, pelik, dia pun pelik. Dia pun masuk, dia pun pergi dekat anak dia tu. Lalu dia rawat, kemudian dia bagi ubat sehinggalah anak dia tu dalam keadaan stabil. Dia pun rasa pelik bila doktor tu nak balik. Dia pun tanya, wahai doktor, kenapa doktor boleh tahu anak saya ni sakit? Kan, sebab saya ni tak ada dah, duit pun tak ada, apa nak panggil doktor pun tak boleh. Lalu doktor tu jawab apa? Dia kata, saya ni datang sebab ada orang panggil, adakah ini rumah Pak Nakosong? Dia kata. Lalu dia pun sebut, dia kata tak, ini bukan rumah Pak Nakosong, tapi ini rumah Pak 59. Maknanya tuan-tuan, doktor tu tersalah masuk rumah. Kan, dia masuk kepada rumah Pak 59. Sebenarnya dia nak pergi pada rumah Pak Nakosong. Rahmat Allah Ta'ala nak bagi sembuh anak rumah di Pak 59 tu, Allah Ta'ala buat rumah Pak Nakosong tu sakit juga anak dia. Sebab apa? Sebab bila anak tu sakit, boleh memberikan ubat kepada rumah mana Pak 59. Sebab tu setiap daripada hikmah perjalanan kehidupan kita yang berlaku, dia ada hikmah dia. Allah Ta'ala dah susun siap-siap dah. Dan kita akan tahu apakah pengakhiran dia, iaitu apabila kita senantiasa husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebagai contoh, kenapa kita dapat kerja ni, sebab apa kita tak naik pangkat, kan? Benda-benda, kalau kita dapat benda-benda yang suka, kadang-kadang kita akan seronok dapat, mana kita dapat hikmah. Tapi benda-benda yang kita ujian, setiap ujian tu dia ada hikmah dia. Kan, mungkin ujian mana kepada kita hari ni, tetapi dia boleh bagi manfaat pada orang lain, kita mana tahu. Sebab itulah kita perlu senantiasa husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati pertemuan kita pada malam ni. Yang baik terdatang daripada Allah, yang buruk itu kelemahan saya, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ni saya mohon izin untuk umumkan derma bagi tabung du'afa, tabung du'afa Al-Azhar, yang mana tabung du'afa ni kita sediakan bagi pelajar-pelajar yang akan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Pada lepas kita hantar pelajar ke Mesir, dan insya-Allah pada bulan depan, bulan ni ataupun bulan depan, kita akan hantar beberapa orang pelajar dalam rombongan untuk pergi ke Turki, insya-Allah. Dan kami sendiri daripada Al-Azhar akan ada wakil untuk menghantar para pelajar pergi, mana kita akan hantar sendiri pergi ke Mesir, pergi ke Turki. Perjalanan ke Turki ni dia bukan turun airport tu ada punya universiti, tidak kan. Turun airport kena naik bas dan sebagainya, barulah sampai di madrasah dan juga sampai di universiti. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dengan sumbangan yang tuan-tuan berikan pada malam ni menjadi kafarah kepada segala dosa kita, mudah-mudahan menjadi harta yang berharga di hari kiamat, insya-Allah. Jadi yang baik terdatang daripada Allah, yang betul kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma yanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.